Jadilah apa yang ada sekarang ni sebuah negeri yang cantik, indah, strategik, hebat, agung, dipecah belahkan. Pulau dah seberang-perai beri ke orang lain, tinggal kita hutan dan sawah padi. Kalau wilayah kita tidak diagih-agihkan, tidak dipecah-pecahkan, ada macam ada hari ini, negeri paling maju di Malaysia ni adalah Kedah Darul Aman. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini video terkini MB Kedah sampai Sanusi Mak Noor mengenai tuntutan Pulau Pinang hak milik Kedah mengikut cara UMNO lah. Walaupun kita dah discuss banyak kali bagaimana bentukan perlembagaan baru Malaysia, Pulau Pinang diberi hak kedaulatan. So apa-apa yang sebelum itu semua habis dah, di-absolutkan, dipadamkan, kecuali jumlah tuntutan tu lah. Apa pampasan pajakan tu lah yang masih boleh dirundingkan. Pulau Pinang ni kita ambil balik lah. Ambil balik contohnya Pasal dia tak bayar A kita, dia ambil A lama dah lah, beratus tahun dah pakai A daripada Sungai Muda. Kupang tak bayar. Kita mula buat rundingan untuk pembayaran ni tahun 2010 zaman Ustaz Zizan. Sambung-sambung tak mau bayar tak? Tak mau bayar, kita ambil negeri tu balik. Mula-mula British mari dia tipu 1786. Dia sebenarnya dia nak mari duk merisik tu 1781. 1786 dia menyatakan hasrat, mari duk menipulah. 1791 mula tanda tangan perjanjian. Tahun 1800 ambil pula seberang perai. Ambil lagi 60 gelung. Pulau dibayar 6,000 pound sterling, ditulis dalam perjanjian. Ambil lagi seberang perai tahun 1800, tambah lagi 4,000 Spanish dollar. Spanish dollar bukan pound sterling. Spanish dollar pada masa tu macam USD lah ni lah, mata wang antarabangsa yang dipakai masa tu, Spanish dollar. Jadi 10,000. Berlaku perang. British ni jahat tuan-tuan. Bila ada perjanjian dengan British, kita minta perlindungan daripada serangan Siam. Dia pergi cocok Siam suruh serang. Dia cocok di Siam suruh serang, dia tak tolong pun. Malah pada waktu perang musuh bisik 1821, 1842, Siam serang daripada darat, British bekal senjata kepada Siam untuk serang Kedah. Dia tolong tembak pula daripada laut. Sebab tu kita perang tu teruk lah, mendatangkan kehilangan jiwa yang begitu ramai. Daripada 30,000 penduduk dalam kota Kuala Kedah yang lari, katalah lari sampai Pekan Darat tu. Pekan Darat tu dia berkata Pekan Darat Pulau Pinang tak, Pekan Darat Kedah lah, beramperai. Yang hidup daripada 30,000 dalam kota tu tinggal 6,000. Sepanjang 21 tahun tu Siam bunuh orang Kedah ni ramai. British bagi senjata lagi. Jahat British ni. Jahat. Tahun 1869 ada beberapa perjanjian lagi lepas tu. 1832, 1869 perjanjian yang terakhir dipanggil treaty, pun bukan ditandatangani oleh Sultan, ditandatangani oleh British dan Siam. Bahagi lagi seberang-perai yang ada sekarang tu lah. Asal diambil seberang-perai itu 60 relung. 60 relung. Dengar. Sekarang keluasan seberang-perai yang diambil menjadikan wilayah Pulau Pinang tu
260,000 geluk, 74,000 hektar, 260,000 geluk daripada 60 relung. Tak bayar duit. Tuan-tuan sekalian, itulah wilayah paling strategik dalam Kedah. Ada pelabuhan, ada laut, ada laluan Selat Melaka. Semua kegiatan ekonomi berlaku di situ. Maka perintis torek pulau dan seberang-perai beri ke orang lain. Tinggal kita hutan dan sawah padi. Maka dia kata kita miskin dan tak maju pasal kita malas. Tak betul, tuan-tuan. Kalau wilayah kita tidak diagih-agihkan, tidak dipecah-pecahkan, macam ada hari ini, negeri paling maju di Malaysia ni adalah Kedah Darul Aman. Tapi oleh kerana jahat British, Jahat. menjelang kemerdekaan tahun 48, ada gerakan untuk memisahkan Pulau Pinang daripada tanah Melayu. Gerakan ahli-ahli perniagaan Cina campur. Agak-agak siapa supply data ni? Aku ingat Solehah tu lah. Betul lah. Ya, ini baru ni. Saya pun tak betul-betul lagi sebelum Dengan ni. British lah. Masa tu British ada sini lagi. Aku Nak pisahkan Pulau Pinang daripada tanah Melayu ni macam Singapura. Maka pemimpin-pemimpin pada masa tu nak elak berlaku lagi Singapura. Singapura ni dijual 60,000 jadi satu wilayah. Pulau Pinang nak jadi macam tu juga. Ada gerakan tu dah. Maka Tunku Abdul Rahman, Raja Sultan, pertimbangkan untuk hadapi gerakan ini sukar. Kerana digerakkan oleh orang-orang kaya, ahli-ahli perniagaan dan tokoh-tokoh politik British. Makalah berlakulah apa yang berlaku. Desain tahun 48 tu Sekutuan Tanah Melayu. Sekejap lagi bila orang tanya, saya baca teks kan ni. Ada orang provide kat saya baca je. Sain lagi perjanjian kemerdekaan tahun 57. Sain lagi pembentukan Malaysia tahun 63. Jadilah apa yang ada sekarang ni, sebuah negeri yang cantik, indah, strategik, hebat, agung, dipecah belahkan, dipisahkan wilayah strategik dari segi ekonomi dan sosiopolitik. Tinggal kat kita negeri ini. Adakah setelah mengetahui semua fakta sejarah ini, semua gerakan-gerakan yang telah merugikan negeri ini, adakah anak cucu kepada para pemimpin terdahulu hanya boleh berdiam diri? Pemimpin terdahulu tu, Tok Hang tu, dekat Shanghai tu, jangan lupa. Betul tak? Dia bukanlah bapak dia ada pejuang-pejuang apa tu hebat lah. Tok Wan dia orang Shanghai. Atau kita ada kewajipan untuk menyuarakan hak dan tanggungjawab kita yang tak dapat dilaksanakan pada masa lalu. Itu yang sedang dibuat pada waktu ini. Kita tahu selepas pembentukan perlembagaan persekutuan perbinaan jadi salah sebuah negeri berdaulat dalam negara kita Malaysia. So perlembagaan persekutuan untuk nak mengubah kembali status Pulau Pinang milik Kedah, dia terpaksa mengubah perlembagaan persekutuan. Bukan senang lihat ni. Dan Alhamdulillah, lepas 5 tahun saya mula lontarkan ini tahun 2020. Beberapa kali. Ini tahun yang kelima. Maka hal ini telah menjadi bahan perbincangan, perdebatan. Banyak dokumen-dokumen mula dikumpulkan. Dan kita sendiri di pihak kerajaan negeri di atas tekad dan kesungguhan untuk memperbetulkan kembali sejarah yang dijulingkan, fakta-fakta yang disembunyikan, gerakan-gerakan untuk melemahkan. Sekarang ni dalam proses akhir untuk kita kemukakan tuntutan kita. Bodoh lah. Besarlah kerja ni. Kalau tak selesai di zaman saya ni, mungkin generasi selepas saya, pemimpin-pemimpin yang akan datang selepas saya ni, lepas saya Habib Munir,
Mungkin hal ini belum dapat diselesaikan kerana mungkin rumit, mungkin panjang. Tapi insya-Allah dokumen yang kita kumpulkan setelah beberapa tahun ini, pasukan kita berulang-alik ke London, ke Belanda, ke Indonesia, ke Goa, ke India, di mana saja ada dokumen kita tersimpan untuk kita kumpulkan semua fakta. Orang kata saya nak langgar perlembagaan. Tuan-tuan sekalian, perlembagaan persekutuan itu datang kemudian. Apakah yang membentuk perlembagaan persekutuan? Perlembagaan persekutuan dibentuk oleh persetujuan negeri-negeri untuk membentuk persekutuan Malaysia tahun 63. Bagaimana persetujuan itu dibentuk? Adakah atas bona fide, suci hati, ikhlas, ataupun atas paksaan atau atas penipuan? Semua benda-benda ini patut. Tak payahlah kau nak tunjuk pandai lah Nusia. Kau sebenarnya menunjukkan kebodohan, kebanggangan kau diri lah. Ini sentimen saja. Oh, kita ada dengar dah. Kau nak condemn perlembagaan apa? Kau cakap perlembagaan sesuatu yang besar tau. Nak ubah 2/3. Dan yang paling penting juga memerlukan kelulusan ni Majlis Raja-Raja. Tapi cubaan dia, kita tahulah, kita dengar ulasan dia, ini naratif saja. Dia tak tahu buat kerja apa ujungnya. Pasal Pulau Pinang. Pulau Pinang, semua orang tahu dia just jual sentimen. Takkan nak ambil balik sebarang perai tu pada kedak. Nonsense. Benda yang tak memberi apa-apa faedah pun, jual juga macam tu. Saya pun tak tahu sebab apa. Jadi bagi saya kesimpulannya, Sanusi seorang menteri besar yang fail. Barisan Esko fail, gagal. Hanya menjual janji dan juga menjual impian. That's all. Ya, naratif sentimen yang boleh menaikkan semangat orang Kedah. Tapi tu kadang-kadang kesian orang Kedah ni, susah sikit pun. Tapi